kita bicara tentang hukum fiqh bab imam dan makmum. Refresh, mungkin ada sebahagian kita masih ingat, mungkin ada sebahagian kita nak mengetahui lebih lanjut ataupun dah mula terlupa dan sebagainya. Baik. Imam solat. Sewajarnya imam solat mestilah seorang muslim yang berilmu, adanya ilmu. Terutamanya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu yang wajib tiga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadatan faraj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhihi al karim wa ala an sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam takhsis iradatnya menetapkan bahawa kita di antara mereka-mereka yang dapat berjemaah pada malam ini seterusnya beriktikaf di masjid kita yang serba indah ini dan kita menuntut ilmu sementara menanti fardu isya insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan niat iktikaf. InsyaAllah bicara kita pada malam ini mengisi ruang menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada malam ini. Kita bicara tentang hukum fiqh bab imam dan makmum. Refresh, mungkin ada sebahagian kita masih ingat, mungkin ada sebahagian kita nak mengetahui lebih lanjut ataupun dah mula terlupa dan sebagainya. Baik. Imam solat. Sewajarnya imam solat mestilah seorang muslim yang berilmu, adanya ilmu. Terutamanya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu yang wajib tiga ni. Dan juga ilmu tentang pembacaan Al-Qurannya biar baik, biar betul bacaannya. Jangan nanti apabila si imam baca, makmum tu lebih qari berbanding dia. Ada tuan-tuan dia kadang-kadang kita jumpa bacaan imam, minta maaf, gagal, fail. Sebutan makhraj huruf dan sebagainya itu salah. Baik. Dan berakhlak mulia. Jika seseorang itu jahil berkenaan hukum hakam salat, maka dibimbangi solatnya sendiri tidak sah. Baru-baru ni viral isu orang takbir solat hari raya kan, yang mana dia terlupa langsung kemudian diulangi solat tersebut. Sebenarnya solat tersebut yang pertama tu sah dah. Tapi kenapa imam berhajat untuk diulangi semula? Supaya menghilangkan kebimbangan, kerisauan jemaah. Sah ke tidak, sah ke tidak, sah ke tidak. Ulang balik semula lah dengan niat i'adah, mengulangi solat tersebut. Harus, tak masalah. Namun kalau tak diulang pun dah sah dah. Tapi nak menghilangkan kerisauan jemaah tu, maka dia buatlah. Ya. Pernah berlaku juga satu ketika dulu lama dah di Kuala Lumpur. Pada rakaat yang pertama biasanya kita 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Pada rakaat yang kedua solat Aidilfitri 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Jadi si fulan imam ini dia terlupa pada rakaat pertama 7 kali takbir. Tiba-tiba dia qada pada rakaat kedua 5+7. Pun ada juga rupanya kita jumpa. Tuan-tuan ya, berlaku macam tu. Tidaklah batal solat dia, tapi menyalahi yang utama, menyalahi yang sunnah. Gitu ya. Okey, selesai. Baik, jadi secara tak langsungnya takdir yang berlaku sedemikian, maka masyarakat pun tahu tentang hukum takbir itu sunat hai'ah, sunat yang ringan. Dia bukan sunat ab'ad yang diberati. Umpama contoh sunat doa kunut. Boleh kalau dia terlupa tu ada subhanallah. Tapi takbir solat hari raya tu kalau dia terlupa tidak perlu subhanallah, tak apa, tak ada masalah. Tu dia. Ramai yang tak tahu kan. Baik. Ana sendiri pun pernah di tempat ana masa jadi imam dulu di surau Al-Ihsan Bandar Tasik Kusuma. Lepas bangun masuk ke rakaat yang kedua, kita terus nak baca Fatihah. Jadi orang belakang bunyi subhanallah. Sebenarnya tak patut pun subhanallah tu. Tak kena pada tempat dia. Kan? Tapi kita raikan aje lah, kita bertakbir lah 5 kali. Gitu tuan-tuan dah.
Baik. Dan berakhlak mulia, kena ada akhlak yang comel, meraihkan jemaah. Begitu ya. Tidak buat kelakuan yang pelik-pelik. Dan imam katakanlah, aku nak cepat ni. Kan dah terlambat ni. Dia pun wheelie motor dia on the way ke Masjid Al-Falah. Orang tengok, ini imam aku ni biar betul. Orang tak ambil dia jadi imam dah lepas tu. Tuan-tuan jadi kena jaga akhlak. Adab. Pernah berlaku di Pahang. Diceritakan oleh Datuk Badli Shah Alauddin. Kan? Dia pernah dapatkan imam muda untuk masjid, untuk surau. Sebab orang yang lama dah pencen. Dan suara pun dah lemah, badan pun dah kurang, dah kederatnya tu. Lalu diminta bantu, lalu qadi daerah dan sebagainya tu untuk dapatkanlah imam yang balik daripada Mesir, Jordan, Syria, Yaman dan sebagainya. Lalu kan imam-imam muda biasalah umur 20 lebih. Kan darah muda tu biasalah main sana main sini, ada juga perangainya. Kita masa muda pun gitu juga. Kan baik. Rupanya satu hari dihantarlah kepadanya, Ustaz, kami nak pecat imam ni. Kenapa pula? Dia main snooker. Main snooker. Apa kena mengena dengan masalah snookernya? Main tu biasa je lah. Dia bukan berjudi pun. Masalahnya Ustaz, dia pergi baring atas meja snooker tu. Nak tunjal bola yang jauh tu, pakailah galahnya sepatutnya. Ini tak, dia pergi baring atas tu. Aku pun main snooker juga, tak pernah buat macam tu. Kan, pakai galah yang panjang tu. Itulah sepatutnya. Jadi kelakuan tersebut dan nampak merosakkan pada adab. Jadi itu sepatutnya dielak lah. Gitu ya. Jadi imam kena akhlaknya mulia, disukai oleh orang. Gitu. Jika seseorang itu jahil berkenaan hukum hakam solat, maka dibimbangi solatnya sendiri tidak sah. Umpama contoh, bacaannya bagus tetapi badannya bergerak-gerak. Kan, badannya bergerak-gerak macam ni masa semayang tu. Ketika mana dia selesai Fatihah je, diam pula. Tahu pula diam. Memang kena diam pun. Berdiri itu tetap kedudukan. Tomak ninahnya. Diam gitu, statik, tak bergerak-gerak. Kan? Bukan macam tu. Pergerakan yang besar 3 kali berturut-turut batal solat dia. Berlaku ni tuan-tuan, berlaku. Gitu ya. Makruh sekiranya berimamkan orang yang tidak berkhatan, kerana dibimbangi dia tidak membasuh benda yang berada di bawah kulub helmet dia tu. Gitu dia kan. Dan selain itu makruh berimamkan seseorang yang melakukan bid'ah. Bid'ah terbahagi pada 2. Bid'ah yang mana ni? Dalalah, bid'ah yang dicela. Itu ya. Baik. Adapun bagi seorang alim yang masyhur, tersangat makruh baginya untuk mengikut ahli bid'ah sebagai imam. Orang ni orang alim, satu hari dia berimamkan orang yang bid'ah tu. Dia jadi imam. Dia jadi makmum di belakang orang tu. Lagi makruh tu diberatkan. Kerana apa? Orang kata tengok, orang alim tu pun ikut dia, aku lagilah ikutlah. Tak boleh macam tu. Kan? Gitulah dia. Kerana dibimbangi bakal menimbulkan fitnah. Orang anggap benda tu bukan lagi bid'ah dah. Jika masjid mempunyai imam ratib, imam yang dia latih sendiri, kan, ataupun imam tempatan dipanggilnya, maka imam ratib lebih utama sebagai imam, bukan yang jemputan tu. Yang jemputan yang datang berceramah dan sebagainya tu. Nak pula dia tengok, aku ni orang besar contohnya kan, yang dijemput dalam sebagai panel penceramah, terus dia nak jadi imam kat depan, tak boleh. Lebih utama imam yang dilantik oleh masjid tu sendiri. Jadi jangan pandai-pandai penceramah-penceramah naik ke depan terus. Jangan. Adabnya kena jaga. Gitu ya. Makruh berimamkan individu yang was-was. Kadang-kadang kita jumpa imam yang kita berimamkan dengan dia tu was-was rupa-rupanya. Kan? Dia yang sedemikian itu, kalau kita tahu dia tu awal-awal lagi dah, kan, memang was-was, makruh lah kita berimamkan dia. Makruh untuk bersolat di belakang individu yang mempunyai perasaan was-was. Disebabkan individu sebegini akan merasa ragu-ragu di dalam solatnya. Sehubungan itu dalam pemilihan imam solat, Nabi SAW berpesan dalam sabda baginda, maksudnya hendaklah menjadi imam bagi suatu golongan itu individu yang paling baik bacaan Al-Qurannya.
Jika mereka setara dalam penguasaan bacaan Al-Quran, umpama contoh katalah 2-3 orang, semua tiga-tiga ni qari, maka didahulukan individu yang paling berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka setara pula dalam hal yang tu pun sama juga, maka didahulukan individu yang paling awal berhijrah. Siapa yang pergi mengaji awal, siapa yang berubah daripada zaman Larok kepada zaman mendekati Masjid Surau, ataupun siapa yang masuk Islam dulu daripada kalangan 3 orang ni, yang paling awal tu didahulukan. Jika mereka setara dalam hijrah tu sama, maka didahulukan individu yang lebih berumur, yang lebih berusia. Sebaya juga last sekali, siapa yang paling tampan, siapa yang paling handsome, tuan-tuan. Gitu dah. Baik. Berdasarkan hadis ini, tidak wajar individu yang terlalu jahil untuk dilantik menjadi imam solat. Kan? Terkadang kita jumpa ada bacaan imam yang macam seolah-olah ada guli di dalam mulut. Tapi masa dia berborak, elok je. Kan? Bacaan dia macam mana, tuan-tuan? Kita pun jadi ragu, tuan-tuan. Jadi kita mufarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak butir. Kata orang Kelantan, tak butir, tak jelas. And bunyi ni bunyi Fatihah ni, tapi mana makhraj hurufnya tu? Tak parking elok-elok lidah dia tu. Masa borak ke main lagi berdekah apa benda semua. Bila baca dalam bacaan solat saja jadi macam tu. Habit, perangai, tuan-tuan ya. Orang macam ni tidak boleh dinaikkan sebagai imam, tidak boleh. Kan? Gitulah. Baik. Kemudian imam yang dibenci oleh para makmum, dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azabathnani imra'atun asat zawjaha wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Antara manusia yang dahsyat azabnya ialah 2 golongan, yakni wanita yang derhaka kepada suami, dan kedua, imam bagi satu kaum sedangkan mereka itu benci kepadanya. Kias juga pada masalah sebut imam di sini pada 2. Satu imam yang di depan tapi orang tak suka dengan dia. Yang kedua, pemimpin yang mana rakyatnya tak menyukainya kerana kezalimannya. Situlah. Baik. Okey. Tiada seorang pun akan diredai, disukai oleh semua orang. Setengah-setengah kan, ada yang dia tak puas hati, itu ini sikit-sikit, biasalah. Oleh itu tidak makruh bagi seseorang untuk menjadi imam jika segelintir sahaja yang tidak menyukainya. Segelintir, bukan semua kan, adalah seorang 2 tak suka, tak happy dengan dia. Pada masa yang sama, imam hendaklah mengkaji punca kebencian jemaah. Contoh, imam ni tak campur orang kan. Selesai semayang doa, masuk bilik nyorok. Sekarang isyak pula keluar balik. Tak campur orang, tak bersalam ke apa benda ke. Orang jemput kenduri kendara haram, tak datang. Kenduri kendara tak datang. Majlis tahlil ke apa benda ke, tak nak datang. Dia jaga semayang semata je. Tak boleh. Hubungan kita jaga, kena jaga dengan penduduk, dengan taman, dengan kampung. Gitu dia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sempurnakan hak Allah, buat baik pada Allah, buat baik kepada manusia keliling ni. Situ dia. Sumber belaka tu untuk jana pahala tu. Baik. Hukum makruh ini tertakluk bagi si imam. Adapun bagi makmum tidak makruh mengikut imam tersebut. Jadi makruh atas dirinya tu, dia kena repair lah diri dia di mana yang orang tak suka tu. Situ dah kan? Baik. Kadang-kadang orang tak suka apabila orang menegur si imam untuk dia buat perubahan, tapi dia tak ubah-ubah, dia layan cara dia juga. Contoh, ini pengalaman yang pernah berlaku di tempat kami lah kan. Apabila dia sebagai imam gantian, orang lain ada imam 1, imam 2, imam 3. Jadi ketiga-tiga imam ni bekerja, balik kadang-kadang dah lepas maghrib baru sampai. Jadi dia akan jadi imam isyak lah. Jadi si fulan ni ofisnya dekat dengan rumah, maka selalunya dia akan naik jadi imam. Tapi rupa-rupanya ada orang yang tidak gemar. Kerana apa? Bacaannya panjang sangat. Satu muka, satu rakaat. Rakaat ni kedua, satu muka pula yang lain. Jadi tak disukai oleh jemaah di belakang seorang 2 yang uzur, yang sakit lutut kan, yang gout, yang lemah jantung
yang ada 3 serangkai dan seumpamanya, lalu bertemulah dengan kita, ustaz, boleh tak tolong sampaikan teguran sikit kepada si fulan tu, ringankan sedikit bacaannya kerana kami di belakang ni lemah. Jadi kita pun beritahulah kepada imam tersebut, terima kasih imam, tolong ganti kami yang tak sempat ni untuk jadi imam, cover-cover kekurangan yang ada, tapi nak minta buat pembetulan sikit lah, penambahbaikan. Apanya? Ginilah, ada orang kurang senang apabila bacaan tuan panjang sangat. Kadar-kadar yang sesuai setengah muka tu okey lah, setengah muka macam imam kita Ustaz Zuhairi, comel lah tu, comel. Tapi dia kata apa? Jangan dilayan orang. Setengah muka, satu muka tu pendek je. Kalau panjang tu 2 muka, macam Yasin 3 muka, 4 muka ke? Dia kata macam tu pula. Awak tu muda lagi, okey lah. Orang belakang orang tua. Tunggu kalau dia tua nanti macam mana? Orang buat macam tu, baru tahu. Tu kan tuan-tuan. Jadi dia kata, kalau orang tu tak nak juga jadi makmum, sembahyang seorang sudah. Dia duduk berkerah dia lah macam tu. Jangan tuan, jangan begini. Seksa orang kat belakang tu. Dia orang hujung-hujung umur, kena raikan dia orang. Ingat peristiwa Sayyidina Muaz bin Jabal ditegur oleh Rasulullah SAW, solat isyak lama sangat. Kena keesokan harinya sahabat ada yang lain mengadu pada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Mereka ada hal, ada urusan dan sebagainya. Sayyidina Muaz baca panjang sangat. Kita tak tahulah berapa muka. Para sahabat, tuan-tuan. Kemudian baginda SAW panggil Sayyidina Muaz, apakah engkau mendatangkan fitnah pada agama dengan memberatkan umat? Apa dia, ya Rasulullah? Ni tolong repair, betulkan balik. Gitulah dia. Pesanannya gitu. Dan akhir sekali si fulan tadi, anak kata dengan teguran yang tegas, tapi bukan keras, tapi tegas. Ginilah kalau tuan nak jadi imam juga, surau lain banyak lagi, yang nak kata. Surau lain banyak lagi. Memang dia pun stop terus. Dia pergi surau lain. Pergi surau lain, dia pula naik jadi imam, imam gantian juga. Dah surau lain pula komplain dekat kita. Lah surau lain pula komplain dekat kita. Pengurusinya komplain, kau kenal tak si fulan ni? Kenal. Kenapa? Masalah, betul lah. Orang yang mengajar pun dia sound depan-depan orang. Adab tak ada lah maknanya, tuan-tuan. Adab tak ada. Gitu tuan-tuan. Kan? Jadi makmum kena baik, imam pun kena baik. Gitu sebenarnya. Baik. Seterusnya, imam yang fasik dibolehkan untuk solat berjamaah dengan imam yang fasik. Fasik-fasik ni bukan yang nampak zahir depan mata. Nak cari orang yang tidak fasik pada zaman ni susah, tuan-tuan. Kita keluar rumah aja depan mata macam-macam dah, terdedah tenganga. Dalam handphone tu sendiri macam-macam benda yang melintas. Kita tengok TV, tengok pembaca berita yang tak tutup kepalanya, tak tutup rambutnya tu. Itu tengok tu biasa tengok. Itu pun dah fasik dah, tuan-tuan. Jadi kita nak cari yang tak fasik senang ke? Susah. Tu tak ada masalah. Tapi jangan fasik yang melampau. Contoh, jumpa imam balik main golf pakai seluar pendek. Haram. Pakai tak lah jawabnya. Ini pernah berlaku masa zaman Ana, umur 18-19 tahun. Kita pergi ke bank nak tukar duit untuk kedai tom yam kita orang lah. Mak ayah niaga kedai tom yam. Singgah di bank nak tukar duit shilling, nak tukar duit ringgit dan sebagainya. Keluar Tok Bilal daripada pintu tu. Keluar Tok Bilal. Tok Bilal pakai seluar pendek. Tepuk dahi kita. Alamak. Cik baik bukan imam Tok Bilal. Itu tuan-tuan. Subhanallah. Jangan buat macam tu. Jaga aurat kita. Ya. Baik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Muhazzab. Harus solat di belakang orang fasik kerana sabda Nabi SAW, solatlah di belakang sesiapa yang berkata la ilaha illallah, dan bersolatlah ke atas sesiapa yang berkata la ilaha illallah. Maksudnya orang tu yang kita nak ambil dia sebagai imam sebab dia adalah ahli tauhid, dia orang yang beriman dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan satu lagi, bersolatlah ke atas sesiapa yang berkata la ilaha illallah. Orang tu orang Islam yang mati tu, solatkanlah dia. Gitu. Kan? Baik. Tetapi lagi utama, lagi afdal, dan orang yang soleh itu yang diangkat menjadi imam. Ya. Hadis ini dhaif sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi menerusi huraiannya dalam Majmu', dan kitab Majmu'. Walau bagaimanapun adalah harus untuk solat meskipun dengan seorang yang fasik sebagai imam sah. Harus, cuma tidak utama.
Yang utama orang yang tidak fasik lah, tapi susah nak cari pada zaman hari ni. Kan? Selalu-selalunya orang kata yang tak fasik ni siapa? Tok-tok guru lah. Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Matanya dia jaga elok, tak pandang yang haram. Telinganya dia tahan hanya dengar yang elok sahaja. Mulut bicara, lidah dia, jari jemari yang taib, WhatsApp dan sebagainya, yang Allah Ta'ala pandukan sahaja, bukan nafsu dia. Itulah. Tapi tak ramai orang yang macam ni. Gitu ya. Tambahan pula bagi mencari mereka yang benar-benar berakhlak mulia agak sukar pada zaman sekarang. Kerana faktor balwa sudah kian menular, sukar ditemui. Itu tuan-tuan. Baik. Bagaimana imam yang bertayamum diikuti oleh makmum yang berwuduk? Apakah boleh atau tidak boleh? Jawapannya harus boleh. Kadang-kadang kita menziarahi ibu atau ayah. Ikutlah kalau kita menziarahi ayah contohnya lah. Dah lama dah ayah di atas katil. Sama ada dia berbaring ataupun dia boleh solat duduk. Mendapatkan rawatan. Dia teringin nak solat berjamaah. Kita suruh dia jadi imam ayah. Ayah boleh berwuduk tak? Tak boleh. Ada bahagian yang boleh wuduk, ada bahagian yang kena tayamum. Ada yang bahagian yang dia kena gantikan dengan tayamum. Umpama contoh katalah kaki bersimen dan sebagainya, maka dia dahulukan dengan tayamumnya, kemudian dia buat wuduk. Boleh cara macam tu. Jangan dia tayamum dalam keadaan anggota namanya kepala itu basah ataupun tangan, salah satu daripada dua ni lah, atau kedua-duanya tu basah, dia kena keringkan dulu. Jadi anggota yang last dia kena basuh kaki bersimen, maka dia ganti dengan tayamum. Anggota tayamum bukan kaki tu, anggota tayamum muka dan tangan. Maka tayamum lah. Dan kita di belakang, ayah jadi imam dan adik ataupun abang jadi makmum. Seronok dia tuan-tuan. Seronok. Ataupun kita jadi imam, dia jadi makmum, boleh, tak ada masalah. Gitu tuan-tuan. Baik. Seterusnya, bagaimana imam wanita makmum lelaki? Sudah tentu tak boleh. Yang hanya boleh macam mana? Si imam tu ibu kepada budak, anak dia tu, anaknya tu bawah 4 tahun. Tuan-tuan. Kerana apa? Si mak nak tunjuk pada anak kelakuan solat tu bagaimana. 4 tahun belum memayis pun. Biasa memayis umur berapa tuan-tuan? 5-6 tahun macam tu memayis. Tengoklah bagaimana si mak dan si ayah mendidik anak-anak tu. Memayis maknanya tahu membezakan yang baik dan yang buruk, yang bersih dan yang kotor. Tahu membezakan ni tempat ni dia kena buat macam ni, tempat ni tak apalah, nak main itu ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita datang solat berjamaah, ada anak-anak yang dia tak ganggu pun saf ni. Dia main dengan adik-adik dekat belakang. Dia hirup pikuk seorang dua tu tak mengganggu pun. Yang mengganggu dia masuk dalam line ni sekali. Dia sa'i, time orang nak rukuk, nak sujud tu dia sa'i kat situ. Yang itu yang mengganggu, maknanya yang ni yang belum memayis. Yang paling clear memayis, walaupun dia baru umur 5-6 tahun, elok diam je kat belakang tu. Sama ada dia solat ataupun dia duduk diam. Tu memayis lah. Kedapatan pada bulan Ramadan ramai orang bawa. Dia kata nak didik anak-anak. Didik anak-anak bukan di masjid, bermula di rumah. Adabnya tu dia kena ajar, dia kena didik. Sebab terbiasa kadang-kadang AJK mengeluh jenuh pesan, dan dibawa juga yang hyperaktif, yang boleh menyebabkan hukumnya haram, jatuh berdosa bagi si ayah yang membawanya tu. Tuan-tuan ya, kadang dia berlari, dia tak kira siapa dah, dia tersepak cermin mata yang letak dekat saf. Kadang dia ambil cermin mata tu, dia pulas-pulas cermin mata tu. Haru tuan spek tu. Spek tu bukan RM100, RM200, RM1,000 punya harga. Mana pula aku nak cari duit. Dia ambilnya handphone, dibaling-balingnya pula. Ataupun dia pergi ke sejadah imam, ditarik mic, ditarik ni. Jadi tuan-tuan, jadi tempat kami berlaku macam tu. Maka yang itu dah tahu anak tu macam tu, bawa juga, yang mana dia akan menimbulkan kekacauan pada orang, haram dia bawa. Sehinggalah budak tu dah pandai takbir dirinya, dia tahu, baru boleh. Maknanya kena didik begitu tuan-tuan ya. Jadi si imam bacaannya pun nampak dia terganggu. Elok bacaan 1, 2 yang pertama baris, 1 dan kedua ayatnya. Ayat ketiga berubah tiun dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Kena tarik. Malik Yaumiddin. Turun tiun dia. Nampak dia terganggu imam tu. Kawan aku sendiri. Ustaz orang Negeri Sembilan. Nampak dia terganggu menyampahnya. Kadang-kadang depan kita kan, Zop lagi tak kira apa. Perasaan dalam hati, nak je aku bentis kaki budak ni sekarang. Itu perasaan jahatnya lah. Tapi kita tak buat lah kan. Gitu ya. Maka jangan bawa yang sedemikian. Pernah terjadi depan kita solat Jumaat ni, ada kabinet. Atasnya ada Al-Quran, bawahnya kabinet yang kosong, ada sliding kaca. Budak ni masuk dalam sliding kaca tu, dia baring dalam tu, dia pusing-pusing badan dia dalam tu, depan kita yang tengah solat Jumaat ni. Kejap badan dia merapati cermin kaca tu, macam ni cermin tu. Tak meletup cermin tu. Khusyuk tak solat kita? Memang tak khusyuk langsung. Kita kata dalam hati, ya Allah, siapalah pergi bawa anak yang macam ni. Dah tahu anak ni tak boleh kontrol dirinya, janganlah dibawa. Kan, tapi bawa juga. Memang huru-hara jadinya tuan-tuan. Jangan. Kena reti bab-bab adab ni. Baik. Jantina imam dan makmum, terdapat 4 keadaan yang membawa kepada batalnya salat berjamaah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyatakan, antara keadaan yang membatalkan salat ada 4. Lelaki yang mengikut imam perempuan batal. Lelaki mengikut imam yang khunsa batal. Khunsa mengikut imam perempuan pun batal, dan khunsa mengikut imam khunsa juga batal, tak boleh. Kan? Lelaki mengikut imam maknyah boleh tak? Boleh, sebab dia memang lelaki pun maknyah. Dia bukan khunsa. Kan, sengaja dia pergi buang, wahai dia lelaki, sah. Kan, tapi kan lagi elok ambil yang lain. Lagi elok ambil yang lain lah. Lain macam je bunyi takbir dia, contohnya. Gitu kan? Ada tak antara kita tak mustahil benda boleh berlaku, singgah pergi ke Makkah, Madinah, Jeddah dan sebagainya, kan? Nampak ada seorang depan kita pakai kain ihram, angkat takbir, kita pun berimamlah dengan dia. Sesudah tu kita pun bersalam. Tengok muka macam Korea, tapi lelaki ke perempuan, muka tapi pakai kain ihram ni lelaki lah kot. Aku dah berimam tadi, dah siap salam apa semua, okey lah, settle, clear. Balik Malaysia lepas daripada umrah tu viral, rupanya pengkit rupanya. Tak nak cerita siapa lah kan. Terror betul orang Melayu kita. Buat hal betul kat sana. Yang maknya pergi semayang dalam tabir muslimat, haram jadah betul. Yang pengkit pergi tawaf terdedah macam ni lah. Kita pula teringat, aku bersalam dengan dia lah, rupanya pengkit. Maknanya dia tu perempuan. Solat kita tu, yang dah solat hari tu wajib ulang kerana batal rupanya. Gitu tuan-tuan. Baik. Bagaimana pula perbincangan anak zina sebagai imam? Apakah tidak boleh? Anak zina tidak menanggung dosa zina ibu dan ayah biologi dia. Dan ibu dan ayah biologi dia. Jika anak zina ini layak menjadi imam, maka harus baginya untuk menjadi imam. Dia orang yang belajar. Ramai tuan-tuan, baik pun perangai dia, akhlak dia, ilmunya pun bagus. Pernah juga kita dengar cerita yang dia jaga adik-beradik dia elok apa semua, tetapi si mak ni anti betul dengan dia. Asyik marah hari-hari, buat baik pun marah, buat tak betul pun marah. Sehinggalah satu hari si anak yang anak zina ini, dia tak tahu yang dia anak zina. Ni cerita tuan-tuan dalam radio Klasik FM waktu petang, Aku, Dia dan Lagu. Lama dah cerita ni tuan-tuan, 10 tahun dah kot. Baik, tiba-tiba ketika mana dia menjawat satu jawatan, dapat gaji kali yang pertama, dia belanja ayah dia. Dia belanja ayah dia, itulah first time ayah dia makan kat luar. Makan sedap sangat, tercekik, meninggal. Jadikan cerita macam tu tuan-tuan. Lagi marah si mak pada dia. Jadi selepas mana dah urusan perkebumian dan sebagainya, buat tahlil, pak saudara, mak saudara semua datang, dia tergerak hati nak tanya pada pak saudara, kan, Pak Ngah, macam tu. Kenapa ya mak daripada dulu sampailah sekarang dengan saya bercakap laras bahasanya keras, meninggi. Saya ni seolah-olah macam orang salah, macam orang asing dalam rumah ni. Sayalah yang sulung adik-beradik yang lain, saya jaga dengan elok dan sebagainya. Tapi ada saja yang tak kena pada mata mak.
Kenapa? Lalu dia pun buka lah rahsia. Mat, sebenarnya engkau dilahirkan dalam keadaan mak dan ayah dulu melakukan dosa zina. Begitu rupanya. Kemudian dia face to face jumpa mak dia. Mak, apa yang telah berlaku antara mak dan ayah hingga saya lahir ke dunia ni, saya maafkan. Kan, saya maafkan. Saya lahir ni pun dengan takdir Allah dalam keadaan begini. Kan, apa yang salah silap daripada saya, minta maaf banyak-banyak dan saya redha. Start daripada tu mak dia berubah terus. Tuan-tuan, jadi elok, jadi baik lah. Alhamdulillah. Baik, sambung balik. Maka jikanya dia layak menjadi imam kerana dia faqih, dengan Al-Qurannya, bacaannya bagus, itu ini, fiqahnya pun bagus, faham, kan, harus untuk dia jadi imam. Walaupun begitu, ada dinyatakan juga bahawa makruh hukumnya bagi anak zina menjadi imam. Di mana tu? Di masjid surau. Di rumah tidak makruh. Itu kan. Untuk keluarganya tidak makruh. Untuk masyarakat awam umum ni, yang lain ramai-ramai ni, makruh. Kan? Makruh ni maknanya kurang comel lah, kan. Namun tidaklah batal solat tersebut, sah. Baik. Bagaimana pula kanak-kanak menjadi imam? Kita boleh latih anak-anak kita jadi imam, tapi dia ada umur yang tertentu. Sah bagi anak-anak yang mumayyiz, katalah 6 tahun, 7 tahun, menjadi imam solat. Adapun kanak-kanak yang tidak mumayyiz tidak sah sebagai imam. Begitu juga harus kanak-kanak mumayyiz menjadi imam solat jemaat dengan syarat bilangan jemaah 40 orang. Walau bagaimanapun terdapat pendapat ulama bahawa kanak-kanak tidak sah menjadi imam solat jemaat. Dinyatakan dalam Al-Muhazzab. Kan? Maknanya janganlah kanak-kanak di luar negara, itu bukan kanak-kanak dah tu, dah besar dah pun. Kan? Umur dah 13, 14 jadi imam. Kan? Biasalah. Kat luar negara tuan-tuan. Kita jarang jumpa yang umur 13, 14 jadi imam. Biasa kita jumpa awal-awal pun 18, 19, 17 macam tu kan. Baik. Seeloknya imam solat jemaat mestilah seorang yang sudah cukup umur, bukan kanak-kanak. Begitu, yang ni telah akil baligh lah tuan-tuan. Begitu juga solat berjamaah yang rasmi. Kan? Solat fardu. Lebih-lebih lagi Jumaat. Ada pun solat berjamaah di rumah, tidak mengapa jika anak-anak menjadi imam. Kita latih dia untuk jadi pemimpin. Biasakan dia dengan bacaan yang bagus. Gitu tuan-tuan ya. Untuk dia jadi pemimpin. Baik, bagaimana orang yang cacat menjadi imam? Cacat di sini kita bicara tentang orang yang buta. Kias juga pada yang lain, tak ada masalah. Harus bagi orang yang buta matanya untuk menjadi imam. Kan? Anas ibn Malik menceritakan bahawa Nabi SAW melantik Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk Bilal. Muazzin Rasulullah ada dua. Seorang Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang lagi adalah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang buta mata dia. Untuk menjaga urusan Madinah sebanyak 2 kali bagi dia tinggalkan. Yang juga menjadi imam solat sedangkan beliau buta a'ma. Dinyatakan dalam Tashih al-Mustafidin, imam yang terdiri wa tasihhu imamatul a'ma bila karahati bil ittifaq. Imam yang terdiri daripada orang yang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya. Dulu OKU orang kurang upaya dipanggil istilah. Diperbaharui lebih elok sedikit. Orang kelainan upaya. Upaya dia berbeza dengan upaya kita. Macam tu kan. Penglihatan ataupun yang lainnya adalah sah menjadi imam tanpa makruh dengan kesepakatan ulama. Tak makruh pun. Tuan-tuan ya, tak makruh orang yang cacat menjadi imam, kita menjadi makmum. Baik, kita balik kepada cerita tentang orang yang was-was. Kadang-kadang kita tak tahu pun sebab kita singgah di R&R, tapi orang ni orang yang dia tidak yakin untuk menjadi imam. Kita pun tak sempat nak tanya dia dan sebagainya ke. Tahu-tahu dia sedang solat, lalu kita pun ke sebelah kanan dia, menghampiri kaki dia. Hanya jarak 1 tapak kaki saja di belakang. Kita pun takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba dia berundur. Imam sepatutnya ke depan lah, kan, berbanding makmum. Dia berundur. Sama dengan kita. Ini berlaku pada adik Ana Ustaz Syarizan yang ngajar kat sini juga. Betul kan? Aku ni makmum dia, imam, asal dia undur. Akulah patut undur bagi betul kedudukan. Jadi adik Ana pun undur. Si Fulan ni dalam hatinya barangkali berbicara, aku tak layak, aku ni was-was, tak layak aku jadi imam. Engkau yang layak, dia undur pula. Sudah, undur sampai belakang undur ni tuan-tuan. Mujur ada dinding belakang tu. Kalau tak ada sampai kat food court perginya.
Tu tuan-tuan ya. Tu terjadi. Rupanya si fulan ni was-was. Jadi kemudian adik anak mufarakah. Dengan niat juga selepas tu nanti aku nak tanya brother ni kenapa abang undur je. Kan? Tak sempat tuan-tuan. Dia dah mula solat dulu, dia lah habis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi cabut. Cabut terus. Tak ada nak tanya dah. Maknanya orang kalau kita jumpa orang macam tu, dia was-was lah. So kita mufarakah je lah. Tenteram solat kita, tenteram solat dia. Gitu tuan-tuan ya. Walhal solat tu bukan solat malam yang ada bacaan secara jahar, sir, zuhur asar aja pun. And Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi, itu je yang dengar pun. Tapi main dengan gabra ni jangan buat. And begitu juga orang yang jarang naik jadi imam solat jenazah, bila kematian ahlinya, bapa mertuanya ke, ibu mertuanya ke, dia naik jadi imam solat jenazah, banyak juga kedapatan berlaku 3 kali takbir, bukan 4. Maka solat dia tidak sah. Jika sekiranya ada orang yang namanya makmum ni, dia tahu 3 kali takbir mana sah, maka dia akan sebut subhanallah, masuklah semula wahai imam, takbir satu lagi. Kan, tiba-tiba imam belah. Contohnya lah kan, yang tadi dah mufarakah, yang tadi makmum ada seorang mufarakah, dia selesaikan solat jenazah tersebut, sah. Ini pernah berlaku, dan kebanyakan tempat yang berlaku dia ulang balik solat tersebut ramai-ramai ya. Tak masalah, boleh je. Itu ya. Baik. Masuk waktu 8.32 8.32. Lagi 4 minit. Diharuskan bagi seorang muslim yang solat secara tamam tanpa qasar untuk mengikut imam yang solat qasar. Makmum yang solat 4 rakaat mengikut imam yang solat 2 rakaat. Maknanya selesai imam yang solat 2 rakaat tu, dia solat qasar, si makmum tambah lagi 2 rakaat. Sebaliknya, bagi orang yang qasar, dia mengikut imam yang solat tamam, tidak boleh daripada awal. Kalau dia mengetahui ini solat berjamaah ni, baru selesai azan tadi tu, yang dia tu solat qasar, musafir, singgah sekejap kat sini nak meneruskan perjalanan, kan? Maka dia tidak boleh untuk solat sedangkan dia kurang rakaatnya berbanding imam. Jadi kalau dia tak mengetahui, kerana apa, waktu dah pukul 2, dia masuk-masuk adalah 2-3 orang solat jemaah, dia pun nak join. Barangkali dalam hati dia kata, orang ni musafir, barangkali aku pun 2 rakaat, aku nak ikutlah orang yang solat musafir. Sahlah ketika tu. Tiba-tiba rupa-rupanya yang dia ikut 3 orang tu, orang sini juga rupa-rupanya solatnya lewat sikit, orang yang buat maintenance dan sebagainya ke, contoh. Kan? Orang tu buat 4 rupa-rupanya. Kita tadi niat 2. Apakah boleh kita mufarakah pisah daripada imam? Tak boleh. Kalau kita mufarakah, batal. Solat si musafir tadi tu batal. Maka dia kena tambah lagi 2 rakaat, mengikut sebagaimana rakaat imam. Dalam niat dia tu, dia ubah, aku mengikut sebagaimana rakaat imam. Itu tuan-tuan boleh, harus. Jalan yang lain yang lebih mudah ialah taklid niat imam. Katalah kita singgah di mana-mana yang dalam keadaan kita ni orang yang musafir. Kita nak buat 4 rakaat pun boleh, nak buat 2 rakaat afdal, kerana hadiah daripada Allah Ta'ala. Perjalanan kita 3-4 marhalah tu, sampai 200 km balik Kelantan, contohnya lah. Kan? Jadi kita tak tahu orang ni semayang 4 ke 2 ni, nampak gaya macam orang musafir. Jadi kita pun taklid niat imam tu. Kita tak tahu. Dia dah baca surah dah ketika tu, bukan lagi Fatihah dah. Tak sempat nak tanya. Kan? Jadi macam mana niat kita? Saja aku solat fardu zuhur mengikut rakaat imam kerana Allah. Harus dan sah. Tuan-tuan ya. Harus dan sah. Maknanya kalau imam tu 2, aku pun 2 lah kerana aku musafir. Kalau imam tu 4, aku follow saja 4 rakaat. Sah, tak ada masalah. Bagaimana pula kita mengikut imam dia tengah solat? Contoh, kita pun angkat takbir, tengok dia pun angkat takbir juga selepas daripada tu, tapi dia tak rokok. Dia angkat takbir. Tu namanya dia sembahyang jenazah. So kita mufarakah lah, sebab solat kita dengan solat dia totally berbeza. Begitu juga yang si imam tu solat gerhana, contohnya lah, tuan-tuan ya. Jadi rupanya dia solat jenazah ghaib. Dapat WhatsApp kawannya dah dikafankan, meninggal di satu tempat. Jadi dia dah solat zuhur, kemudian dia bangun pula, dia nak solat lagi sikit, nak solat jenazah ghaib. Kita baru sampai, tak tahu pun dia solat apa. Angkat takbir, rupanya dia takbir, salam. So kita mufarakah lah.
Sekadar itu insya-Allah akan datang kita akan bicara bab-bab yang lain, bagaimana orang yang solat duduk boleh tak makmum solat duduk sekali, ke makmum kena solat berdiri. Jawapan dia makmum kena solat berdiri walaupun imam tu solat duduk. Itu dia kan, wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.